آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, yang ini Allah taala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain amat. Seperti biasa kita mulakan dengan solawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ta'ala. Yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Hajat Fatimah Kampung Tangkal Tebrau, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau Warisan IJK Surau, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam dan Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan dulu kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Ma'ruf wa Munabbihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan, yang telah dia buktikan daripada kitab Lughabul Hadith, yakni kitab Sarifati Hadith bagi Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asal tulisan Jawi ini sudah dialih ke tulisan Bumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ke surat 14 yang lepas, sabda Nabi SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Berarti lebih kurang aku bendaharaan ilmu dan Ali pintunya. Maka tatkala mendengar segala orang Khawarij, orang yang tak suka Sayyidina Ali akan hadis ini, hasad, dengki mereka itu atas Sayyidina Ali, maka berhimpun 10 orang yang besar-besar daripada mereka itu dan berkata mereka itu, kita tanya akan dia, ini Sayyidina Ali, pada satu masalah seorang, masalah yang sama. Kemudian daripada seorang, betapa dijawab macam mana? Maka dia jawab bagi tiap-tiap seorang daripada kita lain-lain jawapannya. Maka kita ketahuilah bahawa sebenarnya ia alim, pandai, sungguh seperti kata Nabi itu. Yang 5 orang tu yang lepas kita dah baca, masuk orang yang ke-6. Kemudian datang yang ke-6, bertanya dia seperti yang dahulu, ilmu afdal ataupun harta lebih afdal. Maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana harta hendak dipelihara akan dia daripada pencuri, dan ilmu tiada dipelihara akan daripada pencuri. Kemudian datang yang ke-7, bertanya dia, maka jawab Sayyidina Ali, ilmu afdal daripada harta, kerana yang punya harta dihisap akan dia pada hari kiamat, dikira-kira dapat dari mana, dibelanjakan kat mana, Dan yang punya ilmu disyafaat akan dia pada hari kiamat, syafaat diselamatkan daripada api neraka. Kemudian datang yang ke-8, bertanya dia, maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, kerana harta binasa dengan lama masa, dan ilmu tiada binasa dengan demikiannya. Harta lama-lama binasa, hancur. Ilmu tak binasa, sentiasa disampaikan sampai hari kiamat. Kemudian datang yang ke-9, bertanya dia, maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, kerana harta mengeraskan hati dan ilmu menerangkan hati. Orang harta ni keras hatinya, tak semualah. Ilmu menerangkan hati, hatinya terang, kan? Kemudian datang yang ke-10, berkata ia ilmu afdal atau harta, maka jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ilmu afdal daripada harta, ilmu lebih baik daripada harta, kerana orang punya harta mendakwakan ketuhanan sebab hartanya. Ada yang mendakwa Tuhan, contoh Fir'aun, Qarun, sampai mendakwa Tuhan. Kenapa? Sebab banyak sangat harta ni.
Dan mempunyai ilmu mendakwakan kehambaan. Orang lebih banyak ilmu agama lah terutamanya, lagi tinggi dia punya rasa kehambaan itu kepada Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jikalau bertanya mereka itu akan daku pada masalah ini, ilmu afdal atau harta afdal, nescaya aku jawab dengan jawapan yang berlain-lainan selama hidupku. Ini baru 10 orang, kata Sayyidina Ali. Kalau selama hidupku tu setiap hari ada orang tanya benda yang sama, dia akan jawab dengan jawapan yang berlainan. Setiap orang yang bertanya itu akan dijawab dengan jawapan berlainan. Kerananya itulah ilmu lebih afdal daripada harta, itu jawapannya sama. Kerananya itu berlainan. Maka datang mereka itu yang 10 orang tadi itu masuk Islam sekalian je. Ini memang ikhlas nakkan kebenaran, bukan nak menang cakap saja, tak. Ataupun bukan saja-saja nak ngetes, bila dah kalah malu pergi, tak bertaubat, tidak beriman. Ini betul, memang ditanya tu memang ikhlas nak tahu kebenaran, sebab tu masuk Islam. Baik, itulah kelebihan-kelebihan ilmu yang dinyatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berbanding harta. Bukanlah maknanya Allah itu tak yakin ustaz tak cari harta, kena juga. Ni cerita lebih baik, mana lebih baik, harta pun cari, ilmu pun cari, pengajarannya tu dua-dua cari. Nak lebihkan yang mana? Kalau boleh lebihkan ilmu lah, tapi kalau tak boleh pun paling tidak dua-dua carilah, kan? Kalau tak dapat seimbang pun, kan, contoh 24 jam tu, kalau 8 jam kerja, 8 jam mau belajar, kan, mana mampu? Saya pun tak mampu. Tak payah kata saya pun tak mampu. Dah kerja, kan, dah kerja 8 jam, suruh belajar 8 jam. Dah senang, kan. Jadi seminggu 7 hari, 6 hari, 5 hari kerja, 1 hari rehat. 1 hari je untuk ilmu tu pun maghrib isyak contoh, bukan kat sini tempat lain, jadilah seorang-orangnya ada juga. Kan dah belajar ustaz, ya, ulang gaji, kan kita dah masuk surau agama, dah belajar ni semua ni, ulang gaji. Ulang gaji ni biasa untuk periksa ustaz. Kita nak periksa apa? Dia periksa apa? Periksa akhirat, periksa kubur. Periksa kubur kan dah tahu bocor soalan dia ustaz, jawapan dah bocor dah. Masalahnya jawabnya bukan menghafal, jawabnya tu dalam hati, dengan hati, Jadi kita menuntut ilmu ni ulang kaji supaya makin masuk dalam hati, Dan satu lagi supaya ingatlah, supaya ingat kalau ada perkara-perkara yang salah daripada apa yang kita belajar, kita bolehlah tolak. Bukan suruh gaduh, tak, maknanya tahu ini salah ni, dulu belajar macam ni lain, tak kira lah dari segi tauhid, dari segi fikir, bila kita ulang kaji, dapatlah kita menolak ajaran-ajaran sesat. Baik, kita sambung pembacaan kitab Bidaman Penuntut pada menguraikan yang usul ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal pertama. Dia ada 3 penggal. Ini asal tulisan Jawi, Ini ulama Johor. Ini sudah dialih ke tulisan Rumi. Siapa yang alihkan ke tulisan Rumi ni? Pengalih tulisan Jawi ke Roman Nurul Sakinah binti Ibrahim. Dia alih tulisan, ke tulisan Rumi. Yang tak boleh baca Jawi pun dia kalau baca Rumi, Baik, muka surat 24. Pembatal wuduk. Alam batal wuduk, saya tahu Ustaz. Baguslah tahu, alhamdulillah. Ni kita ulang kaji, dan kalau dapat kita dalami sikit. Baik, pembatal wuduk. Wuduk yang sah itu batal, yang binasa atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul maluan depan atau dubur maluan belakang. Baik, satu, nota kakinya
sandarannya ataupun dalilnya firman Tuhan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid, shadaqallahul azim. Dia kata telah lepas, maknanya di bawah bab bersuci. Dia sama dengan bab bersuci yang lepas. Dia dah tulis lah, sebab yang lepas dah tulis ayat tersebut kan. Diperintah tayamum ketika tiada air, menunjukkan wuduk batal dengan sebab keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Daripada bawah tajuk tayamum. Dia punya ayat tu sama dengan pada bab tayamum. Lepas tayamum cukup. Okay. Baik. Keluar sesuatu dari kubur atau dubur, pembatal wuduk. Sama ada benda biasa seperti tahi, najis lah. Air kencing dan angin. Angin keluar dari kubur dan dubur. Dubur saya faham Ustaz, kentut. Kubur dia keluar angin ke kubur? Lelaki mungkin tak ada, perempuan ada. Ya Ustaz, balik tanya isteri, ada kentut depan? Tanyalah kan. Enggak. Adalah. Oh iya ke? Oh tak tahu. Ingat belakang je. Ada. Tanya. Atau habis macam mana? Batal wuduk. Atau benda yang jarang-jarang adanya, itu yang biasa. Yang jarang-jarang adanya, seperti batu. Keluar batu di kubur atau dubur. Batu apa Ustaz? Macam-macam batu lah. Kadang biasanya batu karang. Darah, keluar darah, dan cacing ataupun keluar cacing. Sekalipun dia menjengukkan kepalanya, kemudian masuk semula, batal wuduknya. Contoh cacing tu keluar daripada kubur atau dubur, keluar itu, tengok alam luar, masuk ke tak jadi, tak keluar, batal juga wuduk. Kecuali yang keluar itu mani. Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang, tidur, duduk, punggungnya tetap pada lantai atau pada tempat tidur, mimpi bersetubuh hingga keluar mani, atau ia merenung perempuan dengan syahwat sampai terair sampai keluar mani, tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Tapi bila dimandi wajib, kalau tersentuh kemaluan, batallah juga wuduknya kan. Ni kalau dia pandai mandi wajib, meratakan air seluruh badan tanpa membatalkan wuduk, bukan senang lah. Tapi kalau dia boleh buat, wuduk dia tak batal. Yang kedua, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap. Satu, nota kakinya, sandarannya ataupun dalilnya hadis Abu Dawud, al-ainani wika'u as-sahih, faman nama falyatawadda. Artinya lebih kurang dua biji mata itu seperti tali pengikat dubur, maka barang siapa tidur hendaklah ia berwuduk. Maknanya kalau mata celik, yang ini jaga, adalah keadaannya seperti tali yang mengikat dubur dan kubur. Ia sedar apa yang keluar daripada keduanya, kubur-dubur. Tetapi kalau mata sudah kejam, tutup, tidur, tidaklah sedar apa yang keluar. Baik. Jadi tidur yang macam mana? Tidur yang punggungnya tidak tetap. Dalam kitab fikih yang lain, tidur dengan ngantuk berbeza. Tidur dengan ngantuk berbeza. Ngantuk ni mamai-mamai ni, dia masih dengar lagi bunyi sekeliling, bunyi kereta, bunyi motor, bunyi kipas, kan? Itu mata tutup tapi masih dengar lagi, itu ngantuk nama dia. Ataupun memang dia tak tidur lah, ini cerita ngantuk. Tapi kalau dia dah tak dengar keliling, dah tak dengar dah bunyi kereta, dah tak dengar bunyi kipas tu, dah tak dengar, itu dah tertidur dah. Itu biasa tidur dengan ngantuk.
Baik, iaitu tidur mengiring atau berdiri atau terlentang. Tidur yang kedang punggung tak tetap macam mana? Tidur mengiring ke kanan atau ke kiri, atau berdiri. Tidur berdiri Ustaz, ada orang tidur berdiri. Dia bukan setakat berdiri, berjalan pun ada. Atau terlentang, tidur terlentang. Itu keadaan punggung tidak tetap. Sekalipun dia letak bantal di celah punggung bersandar pada tiang pun batal juga, tak boleh. Tapi meniarap Ustaz, sama lah tu. Meniarap pun sama lah. Sebab meniarap ni tak digalakkan, makruh tidur meniarap tapi tidur tu meniarap batal lah juga. Tetapi kalau seorang tidur dengan punggungnya tetap, ini tidur duduk, dia duduk sambil duduk tu dia tidur, duduk bersila ke, duduk antara dua sujud ke, duduk tahiyat akhir ke, yang penting duduk lah di atas lantai atau kerusi. Lantai ke kerusi ke, ni bukan kerusi yang ada sandar, bukan tidur kerusi yang ada sandar ni bangku yang tak ada sandar. Tidaklah batal wuduknya. Jadi kalau hari Jumaat kan, hari Jumaat sembahyang Jumaat, lepas mula saja khatib berkhutbah tu, mulalah berat mata tu. Ni bukan jemaah sini, jemaah tempat lain. Berat betul mata dia kan. Kalau yang kerja hari Jumaat lagilah jadi bila berat mata tu sampai mula-mula ngantuk. Macam Ustaz cakap tadi lah, masih dengar lagi. Ya Allah, sejujurnya sempat sementara. Itu dah jauh sangat. Dia baru Alhamdulillah dia qail. Itu dengar lagi tu. Seterusnya dah tak dengar. Itu dah masuk tidur nama dia. Tapi dia duduk sila, tertidur. Mula-mula dengar. Lepas tu lama-lama tunduk. Dah tunduk tersujud pula kan. Macam tu. Jadi dia tidur duduk, tak batal air sembahyangnya. Kecuali kalau disandar. Cari masjid, cari yang paling belakang sekali, yang tempat sandar, atau cari tiang sandar. Itu tidur batal Nabi sembahyang. Itu jaga, kena jaga. Kena hati-hati. Baik. Jadi maknanya kena tidur duduk Ustaz. Maknanya jangan tidur masa khutbah Jumaat. Bukan maknanya suruh tidur duduk. Cerita-cerita maknanya kena tidur. Kita tidur, nak tidur ni masa nak tidur, masa nak khutbah ni kita nak tidur, jangan sandar Ustaz Jangan tidur. Tidur jangan sandar lah. Jangan tidur. Itu saya. Kalau tertidur dalam keadaan bersandar, batal wuduknya. Kalau tertidur masa duduk tak bersandar, tak batal wuduknya. Pengajarannya tu jangan tidur. Baik. Bunyi lawak tuan-tuan tapi hati-hati kalau di masjid tersebut dia punya bilangan jemaah 40 orang tu, dia punya 40 orang tu, tapi biasa lebih kan, biasa lebih. Tapi kena bahaya juga. Lebih tu kata berapa lebih? Contohlah katalah 100. Mungkin lebih kan, tapi katalah 100. Daripada 100 tu kalau 70 orang tidur, macam mana? Tak cukup 40 orang dengar khutbah. Ada kan 40 orang ni Ustaz? Ya, 40 orang. Kan lebih ni sampai 1,000 Ustaz? Ya, 1,000. Tapi kalau yang tidur tu 970, dia tak payah 970, 961, tinggal 39. Tak sah memang. Pasal apa yang 40 orang tu tak wajib dengan khutbah tu tak cukup. Tak. Jadi jangan tidur pengajaran dia. Macam mana Ustaz ngantuk? Lagi-lagi yang akan datang hari Jumaat kerja. Cuti yang Jumaat mengantuk, lagi yang Jumaat kerja. Lagilah kan. Pandai-pandai lah. Macam saya pun ngantuk juga.
Tapi tukar cara duduk. Mula duduk bersila, orang ngantuk duduk antara dua sujud, orang ngantuk lagi duduk tahiyat akhir, ataupun duduk macam nak makan sunnah tu kan, duduk macam nak makan tu, ataupun ambil semayang kan, ngantuk je ambil semayang lagi. Nanti makin belakang-belakang. Pandai-pandai lah cari usaha supaya hilang ngantuk. Paling bagus tengok muka khatib kan. Baik, sambung kan. Baik, jadi kalau tidur duduk di atas lantai atau kerusi tidaklah batal wuduknya. Nota kaki ni ada nota kaki dia. Kerana kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna thumma yusalluna wa la yatawaddahuna. Riwayat Muslim. Artinya diulang adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidur kemudian mereka bangun sembahyang dengan tidak mengambil wuduk. Tersebut dalam kitab Bujairimi Iqna juzuk 1 surat 169. Ini kitab Arab, kitab besar. Jadi dalilnya tu hadis. Tidur duduk di atas lantai atau kerusi tidaklah batal wuduknya, sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah. Benda yang boleh rebah, bukan benda yang tak boleh rebah, kerana aman keluar sesuatu daripada duburnya. Jadi kalau tidur sandar pada dinding atau sandar pada kerusi yang ada sandar atau pada tiang, itu batal wuduk. Kalau yang boleh rebah, contoh boleh rebah apa? Sandar pada kerusi tapi bukan duduk atas kerusi yang bersandar tu, itu tak rebah-rebah. Memang sampai habis main Jumaat pun tak rebah lagi. Kerusi kita sandar dekat bawah, contoh kan, itu boleh rebah. Almari, contoh almari boleh rebah tu. Rebah. Baik, itu tak batal. Jadi jaga-jaga, terutama semain Jumaat lah. Kadang kita tak perasan tu kan, dah tertidur macam mana kita tidur. Ingat yang tu je lah. Sandar ke tak sandar kan. Senang cerita sandar ke tak sandar je lah. Kalau tak ingat yang rebah-rebah tu, tak apa. Jadi kalau tertidur, tidur macam mana? Kalau dengar khutbah lagi tu, itu maknanya masih ngantuk-ngantuk je. Kalau dah hilang apa ujung pangkat tak tahu, mula-mula Alhamdulillah bil qail, terus senyap tiba-tiba apa? Akimi solah, ada akimi solah. Itu memang tidur lah tu. Kalau tidur tengok sandar ke tak. Kalau tak sandar, tak batal wuduk. Kalau bersandar, batal. Baik, yang ketiga, perkara batal wuduk, hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal, seperti sangat sakit, sakit sangat sampai hilang akal, atau mabuk, tak kira lah mabuk arak ke, mabuk laut ke, mabuk laut, atau pitam, atau mabuk makan apa tu kan, yang penting mabuk lah, atau pitam, pingsan, atau gila babi, dan sebagainya. Disebut gila babi sebenarnya. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar saja. Tak sama dengan tidur, hilang akal ni. Tidur tak masuk dalam hilang akal lain. Baik, batal wuduk, hilang akal. Yang keempat, bersentuh atau tersentuh, sengaja atau tak sengaja. Kulit laki-laki dengan kulit perempuan tiada berlapik yang bukan mahramnya. Yang ini antara keduanya tidak haram berkahwin, boleh berkahwin. Sekalipun salah seorangnya sudah mati, dia terpegang mayat perempuan. Kalau lelaki lah, dia kerja terisa, dah ambil ismayang, ingat kerja dah habis, punya ada seorang mayat perempuan, dah ambil ismayang lah, nak semisah, tolak tersentuh, kan, batal ismayang. Ismayang siapa? Ismayang yang hidup lah, yang mati tak ada batal. Batal orang yang hidup, ismayang orang yang hidup.
Kalau ada kata mayat perempuan tu, jenazah tu dah dimandikan, dah diambilkan dari sembahyang, tersentuh, dia tak batal. Tak batal. Tak, saya tanya dia. Batal lah untuk kau? Tak lah. Aku pun batal, aku dah mati, kau yang batal. Lagi juga nanti kan. Jawab. Yang hidup batal. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Berapa umur dalam kitab lain dekat sini tak sebut. Dalam kitab yang lain umur lebih kurang 7 tahun. Umur dekat 1 tu. Ya Ustaz, ada orang apa nama dah syahwat ke kalau umur macam tu? Ya ada, tak semua. Saya tak pun, ya tak semua. Ada orang yang macam tu, Jadi umur 7 tahun pun kalau mana bersentuh kulit lagi perempuan, batal dari sembahyang. Itu sebab kalau biasa cikgu lah, sama ada ustaz atau ustazah, kalau dari satu tu kadang yang faham dia tak salam. Anda tak apa, kan? Yang tak faham dia sebat aja, sebat aja salam. Cium tangan. Bukan setakat salam, cium tangan, kan? Ada yang sama ada kanak-kanaknya umur 7 tahun dah datang syahwat, ataupun orang dewasa yang bersyahwat kepada kanak-kanak yang umur 7 tahun. Jadi kalau boleh elakkan, usahakanlah. Baik. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan. Tapi kalau macam isteri kan, mula-mula kan mahram tak boleh kahwin. Lepas tu kalau dah kahwin batal juga lah sembahyang. Itu sebab ada upacara membatalkan sembahyang. Yang tak haram, yang dapat pahala, iaitu suami isteri. Ada sembahyang membatalkan sembahyang. Alah, tapi bila masa ambil sembahyang ni membatalkan sembahyang. Upacara membatalkan sembahyang. Bila masa ambil sembahyang ni dah lama batal dah. Ya tak? Baik. Itu batal lah sembahyang yang tak haram lah. Dapat pahala, suami isteri dapat pahala. Baik. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan nasab, seperti ibu dan ke atas, ibu, nenek, moyang ke atas semua tak batal air sembahyang. Anak perempuan, kalau kita lelaki lah, anak perempuan kita. Kalau kita perempuan, anak lelaki kita. Cucu ke bawah lah, cucu dan sebagainya, tak batal air sembahyang. Dan saudara perempuan, adik-beradik. Saudara ni maksudnya adik-beradik, bukan saudara tu semua sepupu sepapat tu saudara. Ini bukan saudara bahasa Melayu. Gimana rumah saudara? Inilah sangat saudara. Itu saudara bahasa Melayu. Ini saudara dalam kitab ni maksudnya adik-beradik. Dan saudara perempuan, habis sepupu sepapat seperti salam dia. Ni ada ni saudara perempuan, kita kan saudara, kita kan salam lah. Tak boleh. Mentang-mentang sepupu punya lawa, cantik, putih, lembut lah tangan. Sebut pula tu lembut tangan. Wangi lah, cium tangan. Jangan, tak boleh. Saudara perempuan ni adik-beradik. Sebab kalau dalam bab faraid dekat Kampung Sunan Baru, saya dah baca bab faraid lah. Kitab ni dalam kitab Nama Penuntut penggalan ketiga, bab faraid. Itu lagi saudara lelaki seibu sebapa, saudara perempuan seibu apa. Saudara tu adik-beradik. Kalau saudara mintang semua yang sepupu sepapat semua, habis susah nak kira. Baik, jadi saudara perempuan ada beradik perempuan. Kalau kita lelaki lah, kalau kita perempuan, saudara lelaki lah, tak batal air sembahyang. Atau dengan sebab susuan, anak susuan. Ini cerita anak susuan nanti ada bab dia lah. Tapi ni penting juga kita ulang kaji. Sebab ada satu soalan, bukan kepada saya lah, kepada guru saya. Soalan tu ditujukan kepada guru saya. Jadi guru saya share lah. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni sedih Ustaz. Kenapa? Apa cerita? Gini Ustaz cerita. Saya ni dah kahwin.
Jadi saya ni terminum susu isteri saya, Ustaz. Kenapa? Jadi saya risau, saya ni jadi anak susuan ke tidak, Ustaz? Dia tanya. Dalam ikhlas dia tanya kan, baguslah dia tanya. Isinya mengandung, jadi ada susu lah untuk anak tu kan. Jadi dia terminum susu isteri dia. Minum je tak tahulah minum direct ke atau ni kan. Tapi dia yang dirisau tu, dia jadi anak susuan ke tidak. Dia pening pada dia tak. Macam mana Ustaz? Dia tak tanya depan-depan lah, tanya seorang-seorang ni kan. Siapa saya? Tak payah sebut nama kan. Jadi ginilah bang, anak susuan ni dia ada syarat. Yang pertama, syarat yang senang lah, yang paling menjawablah soalan abang ni, syarat dia mesti 2 tahun ke bawah. Abang umur bukan 2 tahun, abang dah 20 tambah 20 dah 40. Sampai kering susu isteri tu pun tak jadi anak susuan. Oh itu Ustaz, terima kasih lah menjawab kepada, gembira lah saya sekarang, hilang sedih saya. Punya sedih itu tak tahu jawapan. Baru juga dia nanya kan, tak tahu, tanya lah. Tapi agak baru jugalah. Pasal apa? Benda tu sebenarnya bab yang darjah 2, 3, darjah 4, 5, 6 lah. Kalau soal agama tu 4, 5, 6 susuan. Bab ibu anak susuan dan ibu susuan. Tapi mungkin masa tu dia cuti soal agama ke atau ni saya hukumnya macam mana? Hukumnya harus dibolehkan. Harus tu mana bukan mesti. Apa hukumnya? Bagus ya, soalannya bagus. Apa hukum tadi suami itu minum susu isteri dengan sengaja? Bukan ni ingat susu tepung ke tak minum? Tak, memang sengaja direct punya minum. Itu dah letak kat cawan semua perah-perah. Ni direct minum. Apa hukum? Hukumnya harus maknanya dibenarkan, sah. Apa ni? Bukan sah, halal. Cuma kalau boleh jangan habiskan. Pasal apa? Anak aku tak dapat. Si anak sikit-sikit sudahlah. Baik. Bagus juga soalan tu kan. Apa hukumnya kan? Dia tak jadi anak sesuatu, tapi hukumnya apa Ustaz? Saya tak tahu, saya nak tahu. Hukumnya harus tu maknanya bukan mesti. Ini pun harus ni harus bahasa kitab. Maksud harus tu dibolehkan, dibenarkan. Dia bukan wajib, dia bukan makruh, dia bukan haram, dia bukan sunat. Dia harus dibolehkan. Bolehlah minum. Cara minum terulang lah sekali. Banyak orang tanya dia. Soalan macam tu tak apalah, nak tanya kan, tak ada masalah. Baik. Sama macam keturunan. Jadi kalau susuan, anak susuan, kalau memang betul dia umur 2 tahun ke bawah, lelaki ni, baby ni umur 2 tahun ke bawah, dia minum susu orang lain. Maknanya susu orang lain, bukan ibu dia. Orang ibu dia memanglah sah-sah kan. Ada lagi Ustaz, ada masa tahun 2013 anak saya lahir tu kat CSA Sultan Aminah, isteri saya kurang susu. Bukan sebab saya minum, tak memang badan ni kurang susu. Jadi doktor offer, nurse offer ibu susuan. Ada nama-nama apa semua doktor ibu. Tapi masa tu tak jadilah, saya tak ambil. Tapi ada, zaman sekarang pun masih ada ibu susuan. Cumanya dia kena ambil rekod lah. Ini ibu susuan siapa, siapa ibu susuan dia, siapa anak susuan dia. Pasal apa? Dia bila dah susu sampai kenyang, cara dia bawah 2 tahun ke bawah, dan kedua kenyang, tak ada minum lain, tak ada makan lain, memang susu ibu susuan tu sahaja sampai kenyang. Dua ni dia dah jadi anak susuan, yang ibu tu jadi ibu susuan. Dia dah jadi macam keturunan, tak boleh berkahwin dengan ibu susuan. Malah anak ibu susuan tu adik-beradik susuan dengan budak lelaki ni tadi, tak boleh kahwin juga.
Tu sebab kena rekod. Cinta kan buta. Mana tahu dah besar pisah lama, tiba-tiba jumpa jatuh cinta pula. Cek ada tak ni nama apa ni, adik-beradik susuan ke bukan? Alamak, adik-beradik susuan clash terus putus, ya tak? Ataupun jangan sambung dulu. Nama siapa? Itu sebab kena berkenalan. Nama siapa? Nama Cek, kat rumah Cek, yang perempuan Cek. Alhamdulillah ada peluang. Benda pula cantik. Allah Ustaz, cantik Ustaz. Habis dah macam mana dah adik-beradik susuan awak? Tak ada cara Ustaz, tak boleh. Allah Ustaz, alah bunga belas kuntum lah. Allah Ustaz, senanglah cerita. Saya ni dah jatuh cinta Ustaz. Itu nama cinta terlarang. Sabar je lah, ada lah, dapat lah rezeki yang baik, insyaAllah. Cari yang lain, ya. Baik, itu ibu susuan, dan anak susuan. Jadi kalau bersentuh ibu susuan tak batal dia sembahyang. Tak batal dia sembahyang. Sama macam keturunan, sama. Atau dengan sebab bersemenda, mudhaharah, seperti ibu mertua. Ibu mertua kita tak batal dia sembahyang. Kalau dia tak tahu, kita tahu. Jadi sentuh tak batal dia sembahyang. Salam tu cium tangan, cium dahi sekali. Ya tak? Malu lah Ustaz, dah malu dah kan. Ustaz cium ke Ustaz? Saya cium. Ibu mertua. Ibu saya pun saya cium dahi, ibu mertua pun saya cium dahi. Sebab apa? Tak batal dan sembahyang, tak haram. Jadi kalau yang perempuan, bapa mertua. Tapi peluk sangat, peluk janganlah. Peluk jangan. Siapa peluk dah lain. Hanya peluk, salam je, selonjung tangan dah. Anak tiri ini anak isteri, janda bapa dan janda anak. Anak tiri ini anak kepada isteri. Contoh, satu orang kahwin dengan saya pernah buat contoh kita kahwin dengan isteri saya marah, nanti kan, cuma buat contoh orang lain. Kalau 40 kali orang kan jadi doa pula. Jadi satu orang kahwin dengan janda, ada anak, contoh kan. Cuba buat contoh orang lain jelah. Satu orang kahwin dengan satu orang janda, janda tu ada anak. Jadi anak kepada isteri baru tu, orang tu tak batal air sembahyang kan. Janda bapa ada kahwin dengan satu orang perempuan, kemudian cerai, jadi janda bapa tak batal air sembahyang. Dan janda anak ada kahwin dengan perempuan, lepas tu cerai, jadi anak dia tu tak batal air sembahyang. Pasal apa? Ni semua haram kahwin. Jadi awak nak kahwin bapa ke nak kahwin anak, decide dulu. Kan, kalau bapa dia pun boleh tak handsome, tapi bapa dia lagi kaya, decide betul lah. Contoh kan. Yang lelaki pun sama juga. Ni kahwin dengan siapa ni, anak ke dengan mak, kan, dua-dua single, kan. Okey, kan. Kalau dah kahwin dengan anak, dah tak boleh dengan mak. Kahwin dengan mak, dah tak boleh dengan anak, tak boleh. Adik-beradik tu boleh lagi, tapi syarat cerai dulu. Cerai hidup atau cerai pinjam dulu, kan. Baik, kita masuk isyak azan dulu, kita sambung sikit. Allah
Baik, sambung sikit ya. Mereka ini semua yang tadi lah, dari atas bawah ya, yang haram berkahwin sebab turunan, susuan. Mereka ini semuanya tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya, sengaja ke tak sengaja tak batal wuduk. Demikian juga kanak-kanak, maknanya yang umur 6 tahun ke bawah pun tak batal wuduk. Yang dikira ini bersyahwat tu 7 tahun, umur 7 tahun. Apabila dikatakan batal wuduk bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut. Rambut dipegang tak batal. Mentang-mentang tak batal, jangan pula si bini suapan ke suami dia. Gigi, gigi tak batal. Tengok gigi, pegang. Janganlah, ada semayang lah. Tak batal lah gigi. Oh, itu. Dan kuku, kuku, dengan kuku tak batal. Ini panjang kuku ni, bila potong. Jangan pegang lah, kita ada semayang. Tak batal, kuku tak batal. Baik, yang kelima, ni cerita suami isteri lah. Kalau apa nama ni, yang bukan suami isteri, janganlah buat, nanti kan fitnah pula. Yang kelima, perkara membatalkan wuduk menyentuh kemaluan manusia, iaitu memegang atau tersentuh tak sengaja, sengaja atau tak sengaja zakar atau faraj perempuan dengan tapak tangan, termasuklah perut jari. Perut jari ialah perut jari. Sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada orang tua atau budak, sama ada yang hidup atau yang sudah mati.
Ni tak kira umur 7 tahun ke 6 tahun ke setahun sekalipun, baby sekalipun, batal kalau disentuh. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Maknanya kena tahu juga, kalau terpegang yang bahagian tempat tumbuh bulu, kita sebut binti lah, di pelik tu, itu tak batal. Ustaz, kalau cerita kita pegang Ustaz, jangan dipegang. Ni cerita kalau terpegang. Dah ambil semayang pemandi tu kan, lap badan tu tersentuh pula pelir tu, alamak tersentuh pula, tak batal lah. Ini cakap tak batal tak batal. Dibilik-bilik pula, tak payahlah bilik-bilik. Tujuan itu bukan suruh dibilik-bilik. Tujuan dia kalau tersentuh tu ada lagi hujungnya, tak batal. Yang batal tu batang ini tu kalau terpegang. Ni dijelaskan, memang kena sebutlah bahagian-bahagiannya tu. Demikian juga faraj, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu, termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Perempuan pun yang bibir ni, bahagian dalam, bibir lubang. Baik. Yang keenam, perkara membatalkan wuduk, memegang atau menyentuh lubang dubur, maluan belakang, disebut punggung, atau bahasa kasarnya buntut, manusia, sekalipun haknya sendiri. Maknanya kalau binatang punya kita pegang tak ada masalah, saya tak batal, tak. Apa juga saya nak pegang, tak payahlah pegang. Dia kata terpegang, dia bela binatang, contoh apa, kucing ke apa kan, terpegang dia punya kucing punya tu, tak batal. Ni yang cerita batal ni manusia, maluan manusia, lubang dubur manusia, sekalipun haknya sendiri, dia punya sendiri, dengan tapak tangan atau perut jari. Baik. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, tapak tangan tu yang mana, kawasan yang mana? Jika kita tekankan tapak itu ke lantai, tekan ke lantai, mana yang terkena pada lantai, itulah dia tapak. Tekan ke lantai, ini contoh lantai, tekan. Yang kena tapak, yang kena lantai itu tapak. Manakala tepi-tepinya serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak. Ni yang tepi ni, tepi ni semua ni, ni bukan tapak. Atas lagi lah, ni tepi ni kan tak kena lantai, yang kena lantai yang bawah tu je. Tepi ni bukan tapak. Kalau terkena atau sengaja kena kan tak batal. Tak batal air sembahyang. Itu sebab tadi Imam Mandi wajib tadi kan, dia keluar mani, tapi air wuduk dia tak batal kalau dia air wuduk. Dia pula tidur, kalau dia tidur kan pipi basah, dia keluar mani, tapi wuduk dia tak batal. Dia cuma berhadas besar, hadas kecil tak ada. Tapi bila nak mandi wajib, dia kena buat macam tu lah. Kalau nak kekalkan wuduk dia, susah sikit lah. Takut ada yang tak kena. Kalau takut yang tak kena, tu kena busuk betul-betul lah. Jadi itu apa nama ni, tapak tangan yang dimaksudkan tu kan. Tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak. Jadi jika disentuh dengan hujung jari hujung atau tepinya, tepi tidaklah batal wuduk. Ini ceritanya kalau terkena lah. Kadang orang tak tahu, Ustaz saya habis semayang je lah, senang. Itu sekali lah. Dah ada ilmu, tak nak amalkan. Itu belajar ni bukan suruh pegang, tak. Anda kata terpegang. Jadi itu 6 perkara yang membatalkan wuduk. Jadi mudah-mudahan cukuplah belajar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.